Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Baik, hari ini kita belajar lagi bahasa Melayu tahun 1 bersama saya Cikgu Hawa. Boleh buka buku teks muka surat 141 dan buku aktiviti muka surat 67 ya. Jadi apakah objektif pembelajaran pada hari ini? Murid dapat menulis perkataan berimbuhan awalan dan akhiran dalam petikan. Tulis perkataan. Perkataan ni ada imbuhan awalan dan akhiran. Cikgu, imbuhan tu apa? Perkataan yang biasa kamu sebut tetapi ada tambah sedikit. Di hadapan, di belakang. Ada beza. Kalau kamu sebut perkataan tu saja, maksud dia lain. Kalau kamu tambah sikit ada bunyi di hadapan tu, dia jadi lain maksud dia. Nanti cikgu terangkan kepada ibu bapa. Ya, ini adalah pembelajaran tata bahasa. Fokusnya kita boleh kata murid ini membaca dan menulis. Untuk hari ini saya fokuskan menulislah. Murid boleh menulis perkataan. Imbuhan ini kita selitkan sahaja. Untuk tahun 1 kita tak ajar anak ini. Kenapa perkataan tambah perkataan di hadapan, ada tambah imbuhan di belakang. Apa sebab ni, apa sebab tu, tidak. Kita hanya memberi penerangan kepada anak bahawa perkataan ini wujud. Perkataan ini ada. Perkataan ini boleh guna. Perkataan ini tak sesuai untuk guna. Itu sahaja untuk tahun 1. Kenapa tuan-tuan kita ajar tata bahasa? Supaya anak ini boleh bercakap dengan laras bahasa yang baik. Apabila anak ini meningkat dewasa kelak, kita beri pengetahuan sedia ada kepada murid. Itu sahaja. Baik, semua orang pernah tak pergi kedai Dobi? Kedai Dobi layan diri ni ada banyak sekarang, kan? Kedai-kedai macam ni. Jadi hari ni kita akan belajar tajuk kedai Dobi. Kedai Dobi. Ada yang tak tahu Dobi tu apa? Kedai ni ada banyak mesin basuh automatik. Ada mesin basuh baju sahaja, siap kering sikit, tapi masih basah kamu kena sidai, betul tak? Tapi dalam kedai ni ada satu lagi mesin, masuk baju dah siap basuh dari rumah tu, dekat mesin, kamu rasa tak ada tempat nak sidai, boleh pergi kedai ni, ada mesin pengering. Keluar-keluar dia terus panas dan boleh terus lipat. Inilah kelebihan kedai Dobi. Hari ni kita nak belajar kenapa orang pergi kedai Dobi. Cikgu pun pergi kedai Dobi. Buka buku aktiviti muka surat 67. Mari baca bersama-sama cikgu. Mesin basuh di rumah Nurin rosak. Mesin basuh di rumah Nurin rosak. Ibunya terpaksa membasuh kain baju di kedai Dobi. Ibunya terpaksa membasuh kain baju di kedai Dobi. Nampak apa tujuan orang pergi kedai Dobi? Baju, mesin kat rumah tu rosak, tak boleh nak guna, kena basuh pakai tangan letih. Jadi kita pergi kedai Dobi. Nurin ke sana bersama-sama ibunya. Nurin ke sana bersama-sama ibunya. Macam kamulah, suka ikut mak pergi kedai, kan? Ibu Nurin mengeluarkan kain baju dari bungkusan. Ibu Nurin mengeluarkan kain baju dari bungkusan. Kalau kita nak pergi kedai Dobi, katalah kereta tu tak muat bawa bakul besar, kita masuk dalam plastik, kan? Biasa kalau cikgu pakai plastik sampah lah. Plastik sampah yang baru nak guna tau, bukan plastik sampah yang dah guna. Jadi plastik tu besar, kita masukkan semua kain baju kita. Kemudian ibunya memberi beberapa keping duit shilling kepada Nurin. Sampai kedai Dobi dah keluarkan kain tadi dalam bungkusan, keluarkan. Jangan masuk dengan plastik tu. Keluarkan, masuk dalam mesin. Nak gerakkan mesin, kena bayar. Itu nama ada kedai. Bukan basuh percuma. Kena bayar guna duit shilling. Duit shilling ni lah tadi bawa. Nurin membilang duit shilling itu. Apa maksud membilang? Kira. Membilang maksud dia kira. Kira duit shilling. Kesemua duit shilling itu berjumlah RM5. Ikut cikgu, RM5. Kita tak sebut RM5 dalam bahasa. Kita sebut RM5. Biasa kalau pergi kedai Dobi nak cuci RM4 atau RM5. Kalau nak keringkan macam cikgu cerita tadi tu, kering terus lipat, tambah duit lain pula. Mesin lain. Duit itu untuk bayaran mencuci.
Duit itu untuk bayaran mencuci. Macam cikgu sebut tadi, pergi kedai Dobi kena bayar. Dia tak ada orang yang jaga bayar, tak. Kita masukkan duit dalam mesin tu. Dia ada tabung dia sendiri. Masuk duit tu, dia dapat dia ada duit. Barulah mesin tu bergerak sendiri. Ketika menanti mesin Dobi itu selesai berputar, Ibu Nurin ke kedai. Mesin Dobi itu berputar. Kalau dekat rumah, mungkin mesin basuh kita lain. Betul tak? Kamu masukkan baju dari atas. Kalau di kedai Dobi, kita masukkan baju dari hadapan. Kita boleh nampak baju tu berpusing. Itu dah berputar. Berputar tu maksud dia berpusing. Biasa nak tunggu lama, 45 minit, 1 jam. Dan biasanya kedai-kedai Dobi ni berderet dengan kedai-kedai lain. Betul tak? Sementara nak tunggu, kamu boleh pergi kedai macam Ibu Nurin ni buat. Dia membeli makanan di kedai itu. Siapa dia? Ibu Nurin. Dia membeli makanan di kedai itu. Sementara nak tunggu kain tu siap, boleh makan. Selesai semua cucian, mereka pun meninggalkan kedai Dobi itu. Selesai semua cucian, mereka pun meninggalkan kedai Dobi itu. Dah siap, ambil dulu baju tu semua, masuk dalam bakul ataupun bungkusan tadi, barulah kita boleh balik. Mereka pulang dengan pakaian yang berbau wangi. Mereka pulang dengan pakaian yang berbau wangi. Cikgu, pergi kedai tu kena bawa sabun tak? Tak perlu. Biasanya tak perlu bawa pun. Sebab kita bayar RM5 tu siap dengan sabun, siap dengan pelembut fabrik. Ada juga yang bawa sendiri kan. Kalau cikgu tak bawa dah sebab kedai tu dah ada siap. Memang ada siap sabun. Kita masuk duit tu dah ada dah. Ibu Nurin berasa lega dan gembira. Ibu Nurin berasa lega dan gembira. Apa maksud berasa? Kalau kamu lapar, kamu berasa apa? Berasa lapar. Berasa tu macam mana? Apa perasaan kamu? Berasa tu perasaan. Perasaan dia lega. Apa maksud lega? Habis dah kain baju cuci. Macam tu. Gembira. Seronok dah siap. Faham maksud lega dan gembira? Baik, itu tadi petikan muka surat 67. Kalau kamu perhatikan, ada perkataan-perkataan yang cikgu kuningkan. Nampak ni? Yang cikgu kuningkan. Kamu boleh patah balik slide ni dalam YouTube dan tengok semula. Mari kita sebut semula perkataan-perkataan ini. Perkataan-perkataan ini telah ditambahkan dengan bunyi di hadapan ataupun di belakang. Mari baca dengan cikgu. Basuh. Basuh. Membasuh. Boleh jadi membasuh. Membasuh apa? Membasuh kain baju. Perkataan seterusnya. Sama-sama. Sama-sama. Jadi bersama-sama. Macam tadi Nurin pergi bersama-sama ibunya. Perkataan seterusnya. Bungkus. Bungkus. Bungkusan. Bungkusan. Macam tadilah ada beg plastik yang penuh dengan kain baju. Itu bungkusan. Bungkusan yang ada kain baju. Beri. Beri. Memberi. Sebut memberi. Siapa memberi? Ibu Nurin memberi duit shilling. Memberi. Beri. Tangan tu ada benda nak bagi. Bilang. Bilang. Membilang. Membilang. Kita cakap apa? Membilang tu? Mengira. Kira. Kira. Membilang tu kira. Jumlah. Jumlah. Berjumlah. Berjumlah. Berjumlah ni maksudnya apa? Semua sekali ada berapa? Semua sekali ada berapa? Bayar. Bayar. Bayaran. Bayaran. Bayaran ni harga. Nilai. Cuci tadi tu sekali putar. Bayarannya adalah RM5. Harga cucian tu. Harga kita cuci di kedai. Makan. Makan. Makanan.
Makanan. Makanan ni ada macam-macam. Keropok, burger, kentang goreng. Macam dalam gambar tadi kan. Ada roti, biskut. Itu semua makanan. Seterusnya, cuci. Cuci. Cucian. 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 Apa maksud cucian? Baju yang kita basuh tadi tu. Baju yang kita basuh tu kita panggil cucian. Bau. Bau. Berbau. Tarik nafas tu, cium benda yang wangi-wangi. Jadi berbau apa? Berbau wangi. Kalau bau busuk, dia berbau busuk. Rasa. Rasa. Berasa. Berasa. Berasa ni perasaan lah. Berasa lega, berasa gembira, berasa sedih, berasa apa? Murung, berasa... kamu berasa apa? Itu perasaan. Bukan merasa ya. Kalau merasa ni guna lidah. Merasa makanan. Itu bukan. Hari ni kita belajar berasa. Berasa gembira, berasa sedih. Okey, dapat? Kalau tak dapat, tak apa. Kamu boleh patah balik slide ni. Dan cikgu juga akan beri gambar. Gambar secara grid. Dalam WhatsApp kamu boleh tengok perubahan-perubahan perkataan ni. Kamu tak perlu hafal tau. Kamu cuma salin sahaja di tempat yang betul. Dalam buku tu ada kan? Jadi tambah sahaja perkataan. Jangan tambah warna merah saja. Salin penuh. Merah dan hitam ni. Kalau rasa akan jadi berasa. Kalau bau akan jadi berbau. Jangan tulis ber saja. Tambah penuh perkataan tu. Jadi satu perkataan yang baharu. Ya. Jadi tugasan pada hari ini, buka buku muka surat 67, baca petikan, isi tempat kosong dengan perkataan berimbuhan yang betul. Muka surat 67. Sekejap lagi cikgu tambah sikit ni. Ada tersilap tak letak muka surat. Dalam WhatsApp kamu tengok. Itu saja tugasan pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.